Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Dr. Rashidah dan rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Kami daripada kumpulan 8 yang terdiri daripada saya iaitu Awi Nidamia binti Ahmad Nazim, nombor metrik 277727 dan rakan-rakan saya membentangkan tentang peranan kerajaan dan masyarakat dalam pembentukan hubungan etnik yang kukuh. Saya Mishali Gunasegren dengan nombor kad matrik 277612. Saya Sarania, anak perempuan Kanisen, nombor matrik 277536. Saya Nuri Ashikin binti Zulkifli, nombor matrik 277779. Nama saya Nurliana binti Muhammad Rizal dengan nombor matrik 282630. Nama saya Nur Akmal Syakir binti Johari dan nombor matrik ialah 27770. Pengenalan. Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai lebih daripada 200 kumpulan etnik yang terdiri daripada 3 kaum utama iaitu Melayu, Cina dan India. Manakala kaum etnik di Sabah dan Sarawak terdiri daripada kaum Bajau, Iban, Kadazan Dusun, Melanau dan lain lagi. Kita telah mengetahui bahawa peristiwa 13 Mei 1969 telah meninggalkan kesan yang mendalam terhadap rakyat dan negara. Malaysia ketika itu telah diisytiharkan darurat disebabkan konflik yang berlaku dalam kalangan kaum. Disebabkan peristiwa itu juga, kerajaan telah mengambil pengajaran dengan mencari pelbagai alternatif untuk digunakan dalam mengukuhkan hubungan etnik. Selain itu juga, masyarakat Malaysia hendaklah saling menghormati pelbagai budaya dan agama kaum lain kerana sikap ini amat penting untuk memahami perbezaan yang diamalkan oleh setiap kaum bagi mengelak daripada berlakunya konflik perkauman. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, hubungan adalah merupakan perkaitan, sangkut paut dan pertalian. Etnik dari segi bahasa membawa maksud kepada kaum atau bangsa. Dari segi istilah, etnik merupakan kelompok manusia yang ditentukan melalui perbezaan budaya. Dari segi demografi, etnik ditentukan melalui sempadan negeri atau kedudukan geografi. Latar belakang, pihak kerajaan. Antara langkah dilakukan pihak kerajaan adalah melalui strategi pendidikan, pemperanan agama, penggunaan bahasa kebangsaan, pertubuhan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN melalui kebudayaan dan ekonomi. Peranan masyarakat, penganjuran aktiviti kemasyarakatan, amanan rumah terbuka dan penerimaan budaya. Kesan peranan kerajaan dan masyarakat, memelihara semangat nasionalisme yang jitu, memupuk semangat patriotisme, keadilan kepada semua kaum dan menjamin kestabilan negara. Terdapat 3 objektif kajian dalam tugasan kami. Antaranya ialah menguraikan peranan masyarakat dalam mengukuhkan hubungan etnik. Seterusnya ialah membincangkan peranan kerajaan dalam mengukuhkan hubungan etnik. Dan seterusnya ialah menjelaskan kesan peranan kerajaan dan masyarakat kepada semangat nasionalisme dan patriotisme serta pembinaan negara bangsa. Seterusnya ialah kepentingan kajian. Hasil kajian ini penting untuk memberi pendedahan dan pengetahuan kepada para pelajar serta masyarakat untuk mengetahui tentang kepentingan memantapkan hubungan etnik. Seterusnya, ia juga boleh dijadikan sebagai sumber rujukan kepada para pelajar yang ingin mengkaji tentang kesan pengukuhan hubungan etnik kepada pembinaan negara bangsa. Seterusnya, ia juga boleh menambah dokumentasi tentang pemantapan hubungan etnik di negara yang berbilang kaum. Peranan kerajaan dalam mewujudkan persefahaman perlulah berlandaskan dalam perlembagaan iaitu sistem kerajaan persekutuan, demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan, kedudukan raja-raja Melayu, bahasa kebangsaan, kedudukan keistimewaan kaum bumi putera, hak kebebasan mengamalkan agama masing-masing, hak asasi rakyat, pembahagian kuasa dan tanggungjawab kerajaan persekutuan dengan kerajaan-kerajaan negeri. Selain itu, Jabatan Perdana Menteri perlu merangka dan meneliti beberapa dasar dalam bidang sosial dan ekonomi yang menjurus kepada perpaduan seperti dasar pendidikan kebangsaan, dasar ekonomi baru, dasar kebudayaan kebangsaan, rukun negara, dasar pembangunan negara, dasar wawasan negara dan dasar sosial negara. Langkah keselamatan dan undang-undang memainkan peranan penting untuk mengawal dan mencegah. Hal ini dikatakan demikian kerana untuk mengelakkan wujudnya pertubuhan dan persatuan yang memperjuangkan kepentingan sesebuah kaum atau agama yang akan menjejaskan keharmonian masyarakat dan menggugat kestabilan politik. Oleh itu, kerajaan sentiasa berusaha untuk memastikan keselamatan rakyat Malaysia terjamin. Peranan pendidikan. Peranannya menyediakan persekitaran dan kemudahan untuk saluran penyebaran dan penerapan pengetahuan, sikap dan nilai-nilai yang akan membangunkan kesedaran nasional.
semangat cinta akan negara dan memupuk perpaduan yang kukuh. Kerajaan telah memperkenalkan dasar pendidikan kebangsaan. Antara strategi yang disusun sebagai usaha mencapai matlamat ini ialah bahasa kebangsaan dijadikan sebagai bahasa perantaraan, selaraskan kurikulum yang sama untuk semua jenis sekolah, memastikan pelajaran dan sistem peperiksaan yang seragam. Seterusnya, peranan agama. Semua agama mempunyai asas dalam pembentukan moral. Rakyat Malaysia bebas untuk mengamalkan agama masing-masing walaupun agama Islam dijadikan sebagai agama rasmi tertakluk dalam Perlembagaan Malaysia. Isu agama sangat sensitif dan harus dipelihara untuk menjamin kedamaian di negara ini. Antara punca berlakunya konflik agama ialah tidak memahami atau hormat terhadap agama lain, etnosentrik, tidak bertolak ansur dan mempunyai sikap untuk menjatuhkan agama lain. Oleh itu, setiap rakyat perlulah menerapkan nilai-nilai murni dalam diri supaya konflik antara agama tidak akan wujud, malah dapat mengukuhkan lagi perpaduan walaupun penganut agama yang berbeza. Antara peranan kerajaan ialah pewujudan Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional yang telah ditubuhkan di bawah Mahiran bagi mengatasi permasalahan pembinaan semula perpaduan dan perhubungan etnik antara kaum berselian peristiwa 13 Mei. Jabatan ini melaksanakan pelbagai langkah seperti skim rukun tetangga yang memberikan kuasa kepada penduduk untuk menjaga kawasan perumahan dan meningkatkan semangat kejiranan. Seterusnya, Taska Permata Perpaduan dan Tabika Perpaduan yang memberikan pendidikan awal kepada kanak-kanak sambil menerapkan nilai-nilai perpaduan. Selain itu, program My Hero bagi mengiktiraf individu yang banyak berjasa dalam mewujudkan perpaduan antara kaum. Akhirnya, Kelab Rukun Negara dalam semua sekolah kebangsaan Malaysia bagi menyemai prinsip-prinsip rukun negara dalam kalangan pelajar. Dari segi ekonomi, kerajaan telah memperkenalkan pelbagai dasar seperti Dasar Ekonomi Baru, Dasar Pembangunan Nasional, Dasar Wawasan Negara, Model Ekonomi Baru dan Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 yang mempunyai objektif mempanteras kemiskinan, merapatkan jurang sosioekonomi dan mewujudkan keadaan ekonomi yang adil. Dari segi kebudayaan, kerajaan telah memperkenalkan Dasar Kebudayaan Nasional pada 1970 yang mempunyai 3 prinsip iaitu kebudayaan kebangsaan berdasarkan penduduk asal, unsur-unsur kebudayaan lain yang dianggap sesuai boleh diterima dan agama Islam sebagai agama penting. Namun, dasar ini tidak diterima oleh Tun Dr. Mahathir dan beliau telah memperkenalkan bangsa Malaysia di mana rakyat Malaysia diidentitikan sebagai bangsa Malaysia yang bercakap bahasa Melayu dan menerima Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Selain itu, mengikut Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan, bahasa Melayu telah dijadikan sebagai bahasa kebangsaan yang digunakan sebagai bahasa rasmi dan bahasa perhubungan dalam perinteraksian masyarakat Malaysia. Dari segi pembangunan kawasan, kerajaan telah menyediakan prasarana seperti Dewan Serbaguna dan Dewan Komuniti di bawah tanggungjawab Majlis Perbadanan dan Majlis Daerah yang digunakan untuk aktiviti bersama seperti Majlis Rumah Terbuka dan Majlis Perkahwinan. Tambahan pula, kos rumah rendah seperti kos rumah murah Selangor juga merupakan antara peranan kerajaan dalam merapatkan jurang sosial antara masyarakat. Peranan masyarakat dalam mengukuhkan hubungan etnik di Malaysia. Peranan masyarakat adalah amat penting untuk mengukuhkan hubungan etnik. Antaranya ialah penganjuran aktiviti kemasyarakatan, skim rukun tetangga yang menekankan konsep kejiranan, aktiviti gotong royong membersihkan kawasan perumahan, aktiviti bulan kemerdekaan serta sambutan Hari Keluarga dapat memantapkan hubungan perpaduan di antara masyarakat yang berbilang kaum. Amalan Rumah Terbuka. Pada tahun 2000, kerajaan telah menetapkan bahawa hanya 6 perayaan utama sahaja yang bakal disambut di negara kita di peringkat kebangsaan. Amalan Rumah Terbuka ini memberi kepentingan dalam mengeratkan perpaduan antara kaum dalam kalangan anggota masyarakat. Hal ini kerana untuk mengelakkan peristiwa yang pernah berlaku pada 13 Mei 1969. Penerimaan budaya. Penerimaan budaya bermaksud maksud bahawa budaya itu telah berkembang dan diamalkan oleh pelbagai kaum di negara kita. Hal ini menjadi salah satu proses dalam menyatupadukan seluruh rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Selain itu, penerimaan budaya juga berkait rapat dengan difusi budaya di mana penyebaran berlaku dari individu ke individu lain atau masyarakat ke masyarakat lain tanpa sengaja dan tidak sengaja. Antara amalan yang pernah berlaku di negara kita menerusi penerimaan budaya ialah pemakaian pakaian tradisional, makanan tradisional dan tarian tradisional.
wawasan kepada masyarakat. Topik ini dapat kita kaitkan dengan Wawasan 2020 ketika itu Malaysia dipimpin oleh Tun Mahathir Mohamad pada tahun 1991. Beliau mengemukakan cadangan Wawasan 2020 ini dan terbentuknya 9 cabaran. Salah satu cabaran Wawasan 2020 mempunyai relevan dengan topik kemasyarakatan, iaitu cabaran yang ketujuh bertajuk Membentuk Masyarakat yang Penyayang. Isi yang pertama, memupuk sikap nasionalisme. Maksud nasionalisme adalah kepentingan utama dalam perpaduan melalui latar belakang budaya, bahasa dan warisan. Sikap ini amatlah penting untuk dipupuk sejak kecil agar masyarakat saling menghormati sesama bangsa dan tidak berlakunya perselisihan antar kaum. Seterusnya adalah pemupukan semangat patriotisme. Isi ini ia menekankan tentang nilai cinta akan negara serta menekankan kepercayaan terhadap negara. Masyarakat yang mempunyai semangat patriotisme akan menjadi pemacu kepada negara. Ini adalah kerana rakyat ingin mengekalkan keunikan identiti negara sendiri sekaligus membentukkan rakyat yang tidak mudah dihasut dengan isu sensitif. Keadilan kepada kaum. Keadilan terhadap semua kaum akan membuatkan tiada lagi kaum yang ditindas serta dapat membasmi kemiskinan. Hasil daripada itu, setiap kaum mempunyai peluang untuk mengimpikan sebuah kehidupan yang harmoni sekaligus memberi impak positif terhadap sosioekonomi di mana tiada lagi kaum yang menguasai sesuatu sektor sahaja. Hasil daripada ini akan melahirkan masyarakat yang berakhlak mulia, menjamin kestabilan negara. Apabila semua etnik bekerjasama serta dapat mencegah pertubuhan yang bersifat etnosentrik, kerjasama antara kaum dapat membasmi daripada kita mengulangi peristiwa hitam iaitu 13 Mei. Hasil daripada ini dapat mencegah jurang perbezaan antara kaum serta memberi peluang kepada semua bangsa adalah sama. Dengan itu terbentuknya sebuah negara yang stabil dan harmoni. Kesimpulannya, perhubungan etnik yang kukuh adalah sangat penting kerana ia dapat mengukuhkan perpaduan antara kaum serta mewujudkan kestabilan politik dan ekonomi negara. Diharapkan kajian ini akan memberi kesedaran kepada masyarakat terutamanya golongan anak-anak muda bagi mengukuhkan lagi perhubungan etnik antara kaum di Malaysia.